ada istiqamah. Kedua, taufik. Yang kedua kena ada istiqamah. Itu antara ramuan-ramuan untuk membentuk khusyuk sembahyang. Faham tak? Ya. Kalau kita minta taufik, Allahumma ja'alni taufiqa rafiqana was-siratal mustaqim tariqana wa awsilna ila maqasidina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini hadis. Doa ini daripada hadis Nabi. Allahumma ja'alni taufiqa rafiqana. Ya Allah, Engkau limpahkan taufik atas kami sebagai taufik yang Kau berikan kepada kami. Nampak tak? Minta. Jadi kita minta kepada Allah, mesti minta lagu Melayu, minta pada tuan tak baca lagu saya ni. Ya Allah, bagilah taufik dekat aku, ya Allah. Taufik yang menjurus kepada ketaatan. Kena tambah. Asyiral qudr, ikhwatul iman wa ikhwatul Islam. Hadakumullah. Melihat kita pada muka surat 57, sambungan lanjutan kalam hikmah yang ke-11 ya, muka surat 57, kita ambil bawah sekali pada firman Allah Subhanahu wa taala. yakni surah An-Nur ayat 21, lanjutan daripada pencerahan penjelasan tentang perkara 4 yang kita baca di bawah tu, yakni adapun manusia dalam menyembunyikan wujudnya terbagi kepada 3 macam, yakni menyembunyikan wujudnya, tidak mempamerkan, tidak menzahirkan, ataupun dalam bahasa lain riak, ya, menyembunyikan riaknya tadi. Ini ada 3 kumpulan lah disebut. Pertama, hamba Allah yang telah berkuasa atasnya kepastian yang mendalam tentang kamaliyah Allah. Yakni di sini kita memahami bahawasanya seluruh amalan kita, kehidupan kita, pergerakan kita, mati dan hidup kita adalah dikuasai oleh Allah langsung. Itu pasti jelas sekali. Kita kena ada akidah yang mantap tentang mengasahkan perbuatan Allah dengan menzahirkan, ya, kekuasaan Allah pada kehidupan, pada alam maya pada ini. Jadi apa-apa yang berlaku pada kita, yang terjadi daripada kita, yang lahir daripada kita, yang unsur daripada kita, gerak kita, diam kita, amalan kita, ketaatan kita, ketakwaan kita, semuanya itu dari Allah. Dan mestilah pasti ianya adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan daripada ketentuan Allah yang dipanggil sebagai qada. Jadi semuanya qada Allah berlaku pada makhluknya. Itu pegangan yang pertama. Kalau kita ada pegangan begitu, maknanya kita tidak perlu nak riak, melihat kepada orang, nak tunjuk kepada orang, atau nak cari kemegahan, atau nak cari kemasyhuran, tak payah. Sebab kita tahu semuanya daripada Allah, bukan daripada kita. Kebagusan kita Allah, keindahan kita Allah, kecantikan kita Allah, kemurnian kita Allah, kepandaian kita Allah, kekuatan kita Allah, kesihatan kita Allah, keafiatan kita Allah. Semuanya Allah, bukan kita. Itu pada hakikatnya. Faham ya? Ini bahasa hakikat yang kita sebut ni. Bahasa hakikat, jurusan hakikat, ya. Itu. Jadi maka itu firman Allah, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzaki man yasha wallahu sami'un alim. An-Nur ayat 21. Dan kalaulah tidak kerana kemurahan Allah, kemurahan Allah Rahman, ya, sifat Rahman Allah menjadikan alam langit bumi ini, mengadakan makhluk, memberikan segala kemudahan, memberikan segala kenikmatan, ya, semuanya itu datang daripada sifat kemurahan Allah, sifat Rahman Allah, ya. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abadah. Ya, maknanya tiadalah seorang pun di antara kamu yang bersih buat selama-lamanya. Bersih ini artinya kita bersih daripada dosa, bersih daripada noda, bersih daripada akidah yang salah, bersih daripada sangkaan zan yang buruk, bersih daripada unsur-unsur najis, bersih daripada unsur-unsur najis batin, bersih daripada unsur yang menghalang kita daripada bertemu, dapat berjumpa dengan Allah. Kesemua unsur-unsur kebersihan ini adalah merupakan rahmat daripada Allah.
Kalau dulunya sesat, sekarang mendapat petunjuk daripada Allah. Kalau dulunya kita miskin, sekarang kita sudah ada ampunnya, sudah boleh kehidupan kita dibawa dengan begitu baik, rezekinya murah dari Allah. Itu kita kena faham. Maka itu kata Allah, kalau tidak kerana dengan rahmat Allah, sifat rahim Allah, sifat rahmat Allah, ma zaka minkum min ahadin abada, kamu sama sekali tidak dapat menyucikan diri kamu sendiri. Kamu tidak dapat mengolah, membentuk pribadi kamu sendiri. Kamu tidak akan dapat melaksanakan segala ketaatan dan perintah Allah dengan sendiri. Kesemuanya itu adalah merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah menjelaskan kepada kita sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu yang paling penting, ya. Dan bukan kata Allah, walakin Allah yuzaki man yasha wallahu sami'un alim, ya. Tetapi Allah mensucikan orang-orang yang dikehendakinya. Allah menyucikan orang-orang yang disucikan itu adalah orang-orang yang disebut sebagai golongan yang disucikan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita baca doa kunut tu. Doa kunut tu mengajar kita tentang satu yang kita faham tentang uluhiyah. Allahumma hdini fiman hadaita. Ya Allah, kau berikan ku hidayah, kepada aku hidayah seperti yang telah kau hidayahkan kepada yang telah dihidayahkan. Orang-orang dapat hidayah lebih daripada aku, dulu daripada aku. Beri aku hidayah seperti yang telah kau berikan hidayah kepada mereka. Itu kehendak Allah. Kehendak Allah. Di sini nampak kehendak Allah dengan jelas, ya. Bukan dengan kehendak kita, bukan dengan kehendak siapa-siapa, tapi hanyalah kehendak Allah semata-mata. Memberi hidayah kepada satu kaum, satu puak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allah Ta'ala zahir dalam Fatihah supaya kita sedar, ya. Jalan al-mustaqim, istiqamah yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim, kita minta istiqamah kepada Allah. Minta istiqamah. Jadi istiqamah itu artinya konsisten, keabadian, keterusan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Terus taat sehingga kita bertemu dengan Allah. Itu artinya istiqamah. Terus kita menerus melakukan segala ketaatan yang baik. Itu istiqamah. Segala kebaikan yang kita telah terlibat, kita perpanjang kebaikan itu selama-lamanya. Itu istiqamah. Menjaga tauhid kita, jangan masuk syirik. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sujud sembah kepada Allah sehingga kamu mati. Sehingga sampai kepada mati, ketaatan, ketauhidan kamu ada. Itu istiqamah. Pelihara setiap saat ketika. Jangan jatuh dalam kancah-kancah yang dosa, kancah-kancah haram. Ini istiqamah. Terpelihara kita daripada segala macam bentuk maksiat dan kemungkaran. Ini istiqamah. Meneruskan ketaatan, mempelajari, menambah ilmu, mempergiatkan kegiatan-kegiatan dakwah. Itu istiqamah. Banyak arti istiqamah ni, ya. Maka itu bila ditanyai seorang lelaki kepada Nabi, ya Rasulullah, nasihatkan saya dengan satu nasihat yang paling ringkas, di mana saya tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain. Dia nak satu nasihat kepada Nabi, nasihat yang ringkas, dan dia tidak perlu bertanya kepada orang lain. Nabi pun jawab ringkas. Amantu billah, qul, katakan, amantu billah thumma istaqim. Tengok Nabi jawab ringkas. Katakan aku beriman dengan Allah, pelihara tauhid, isikan segala unsur-unsur nur tauhid dalam jiwa kamu. Ya, gagasan tauhid itu mesti dipertahankan. Wawasan tauhid itu mesti jadi akhir kamu bertemu dengan Allah. Jadi apabila sudah ada macam itu, fastaqim, istiqamah. Terus istiqamah yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Yang mana istiqamah tu? Macam mana modul istiqamah tu? Modul istiqamah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini modul istiqamah. Jalan seperti yang telah berikan nikmat petunjuk kepada mereka. Siapa mereka? Minan, ayat-ayat menjelaskan, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Kita masuk dalam kluster mana ni? Kluster mana kita masuk? Ya. Kita bukan nabi. Mungkin syuhada. Tuan-tuan dan puan-puan sekarang ini dalam majlis jihad, mempelajari ilmu, menuntut ilmu itu jihad.
Ya, sehingga Nabi kata barang siapa kalau pergi menuntut ilmu, pagi-pagi dia pergi menuntut ilmu, kalau dia tidak sedar bahawa dia sedang berjihad, maka dia adalah sesuatu yang telah menyeleweng jauh daripada Allah. Nampak? Dia tuan-tuan datang untuk ilmu ni jihad sama macam perang sabilillah, ya, kuat. Sebab Allah sebut dalam surah Taubah, kan? Wa ma kana lil mu'minina liyanfiru kaffah. Maka tidak wajar bagi semua orang-orang beriman turun perang. Walau nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din. Kenapa tidak ada di antara kamu, di antara mereka segelintir 10% ta'ifah pergi memperdalamkan agamanya, Pak. Ditambah Allah tak samakan menuntut ilmu dengan berjuang sama. Sebahagian pergi perang, sebahagian pergi menuntut ilmu. Nampak? Jangan semua pergi turun perang. Nampak, ya? Sebahagian tunggu, cari guru, cari ilmu, ya, rujuk kepada orang-orang alim, berdamping dengan majlis-majlis ilmu, tambat komited dengan institusi ulama, ya, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan sunnah Nabi SAW, sentiasa tambah ilmu. Itulah yang dikenaki dengan jihad. Dia tentang dalam jihad sekarang itu jelasnya kata tadi, di mana istiqamah. Kita minta minan nabiyyin, kita bukan nabi lah, wa syuhab minas sidiqin. Mungkin kita orang sidiqin, membenarkan semua hukum-hukum Allah itu sidiqin, membenarkan apa yang datang daripada Allah, ya, dengan tidak ada keraguan, itu sidiqin. Kemudian yang ketiga, minas syuhada. Kita syuhada, kita dapat lagi kategori syuhada sebab kita berjuang. Wa salihin, kita ada 3. Kita bukan nabi tapi kita dapat 3. Kita minta 3 biar kita jatuh dalam 3 kluster ni. Kluster yang pertama sekali minas sidiqin, kluster yang kedua minas syuhada, kluster yang ketiga minas salihin. Yang kita tangkis, yang kita tolak, ghairil maghdubi alaihim, maghdub. Jangan masuk dalam kumpulan orang yang Tuhan derhaka. Jangan masuk dalam kumpulan orang yang sesat. Ada sebab kenapa derhaka, ada sebab kenapa ada sesat. Itu kita dah faham macam mana orang jadi sesat, ya. Itu sebahagian di rangkaian akidah, ya. Allah beri petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. May yahdillah, barang siapa yang Tuhan suka, maka Allah akan bagi petunjuk kepadanya. Barang siapa yang Allah berkehendaki juga, dia jadi sesat. Bukan Allah menyesatkan seorang, tidak. Allah ikut qada dengan kadar yang dia cari. Kadar kita yang ada pada kita, kadar ada pada kita. Kadar itu yang telah limpahkan kadar kepada kita, dan kita guna kadar Allah. Nampak tak? Kadar apa? Kudrat yang baru. Kudrat yang baru ni namanya ikhtiar, namanya usaha, namanya ilmu, namanya akal, namanya nafsu. Inilah kudrat kita, faham? Betul tak? Nah, kita bergerak, kita buat itu dan ini, pertama mesti dengan ikhtiar. Kedua, kita buat dengan usaha kasab. Ketiga, kita buat dengan kehendak, idrak. Yang keempat, kita jalan dengan ilmu. Yang kelima, kita jalan dengan sunnah. Yang keenam, kita jalan dengan redha Allah. Yang ketujuh, kita jalan dengan anugerah Allah. Yang ni paling kuat sekali. Semuanya Allah, bukan kita. Ya, aku boleh bersemayam, aku boleh rukuk, boleh sujud, boleh sembah kepada Allah, boleh hadir sembahyang jamaah subuh di masjid kerana Allah. Maka tu kita kena mula dengan nama Allah. Bismillah, dengan nama Allah. Ya. Bila turun kata Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra ni bukan suruh baca, bukan baca lagu ni. Baca ni banyak, makna baca ni banyak tu, ya. Perkataan Iqra ni banyak. Kita nak mari ke masjid daripada rumah kena baca. Baca apa? Baca nama jalan. Baca jalan mana nak pergi. Betul tak? Ya. Baca nak pergi dengan apa? Tu yang nak baca. Baca tu banyak. Jangan kata baca buku je, ya. Erti baca Iqra tu artinya kamu mesti menyelami semua sudut aspek untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana cara kamu dapat mendekatkan Allah kepada Allah? Semua aspek-aspek, semua akabah, semua protokol tu kita kena ambil tahu. Nak bagi rumah daripada rumah kita nak bagi ke masjid,
banyak protokol. Betul tak? Pertama, kita kena sihat. Kalau tidak, tak boleh keluar rumah. Kedua, kita kena tahu mana destinasi. Ketiga, kita kena ada alat torekah untuk sampai ke destinasi. Yang keempat, kita boleh sampai ke tempat itu ada tujuan untuk mengaji. Nampak? Sambil masa itu juga kena kesempatan untuk sembahyang jamaah. Ini protokolnya. Nampak? Protokol amal dia panggil. Bukan protokol orang besar, protokol amal. Kita kena jaga. Kemudian kita kena ikut dia punya akabah, tanjakan-tanjakan, ujian-ujian dia. Apa yang kita akan hadapi dalam ujian-ujian perjalanan itu. Kerana kita tidak sunyi daripada min syarri ma khalaq, daripada apa yang Tuhan bagi jadi. Bala musibah bila-bila boleh datang. Nahas tak dapat dihidup. Nampak tak? Ya. Bala tak dapat ditolak. Nampak tak? Melainkan dengan Allah. Ini kita baca Iqra' itu lah, inti Iqra', makna Iqra' itulah dia. Bukan Iqra' bukan suruh baca buku aja. Ya, tapi induk dia. Dia punya sumber utama ialah membaca. Mesti jadi baca. Bukan semua orang boleh baca cara kita. Ada orang boleh baca dengan cara pandangan, ada orang boleh baca dengan khayalan, ada orang boleh baca dengan pengalaman, ada orang yang boleh baca dengan ikutan, ada orang boleh baca dengan pendengaran, ada orang boleh baca dengan melihat. Maka banyak unsur kita boleh baca. Ini artinya Iqra'. Faham tak? Kalau tak boleh betul tak kacau lah. Semuanya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini faham yang kita lebih tadi. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menghendaki, ya, walakin Allah yuzakki man yasha'u wallahu samiun alim. Tetapi Allah mensucikan orang-orang dikehendakinya dan Allah Maha mendengar dan Maha tahu. Seperti mana berlaku kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam, ya, ketika dia digoda oleh Zulaikha, ya, putri, bukan putri, isteri Amir Al-Aziz Al-Misri, ya, nah? Amir Misri, Raja Mesir, penguasa Mesir lah kita panggil Amir tu, ya. Isteri dia menggoda Nabi Allah Yusuf. Nabi Yusuf boleh tangkis dengan senang, boleh tolak dengan senang. Tolak dengan diri kita sendiri, ya lah, bukan, ya. Tapi kita ada sunnah. Sunnah Allah berlaku atas kita. Satu kekuatan sunnah yang ada pada kita. Sunnah yang paling besar sekali iman. Iman sunnah yang paling besar. Sunnah yang kedua Islam. Kita ada ilmu. Islam tu ilmu, pelaksanaan, ya. Ini sunnah. Iman tu sunnah tu, ya. Kalau Allah tak bagi iman, kita tak nampak sunnah Allah. Tak nampak sunnah Allah, nampak sunnah dunia. Betul tak? Faham? Kita nak faham istilah sunnah, ya. Bukan sunnah tu hanya hadis saja, tidak. Sunnah tu dia ikutan, tarikan, ya, pembawaan. Itu kita panggil sebagai sunnah. Datang daripada Allah, hidayah namanya. Datang daripada Allah, taufik namanya. Datang daripada Allah, ilmu namanya. Datang daripada Allah, qada namanya. Datang daripada Allah. Nampak? Segala nikmat ijad yang kita dapat lihat. Nampak tak? Kita tengok nasi, kita tengok beras, kita tahu itu makanan. Itu hidayah daripada Allah. Itu sunnah. Bila lapar kita cari nasi. Itu hidayah, itu sunnah namanya. Sunnatullah, ya. Jadi kita kena faham, ya. Adanya 3 sunnah dalam kehidupan kita ni. Pertama, sunnatullah. Sebab tu Tuhan kata, la tabdila sunnatillahi tahwila. Tuhan kata sendiri. Dan tidak akan bergeser dan berubah sunnah Allah. Nampak? Dengan apa geseran apa sekalipun, dengan cara mana sekalipun, tidak akan berubah sunnah Allah. Kalau Tuhan buat laki-laki, macam mana laki-laki itu? Apa dia punya pembawa laki-laki? Apa dia punya sikap laki-laki? Apa dia punya rupa laki-laki? Apa dia punya kekuatan laki-laki? Apa dia punya unsur fitri laki-laki? Itu sunnah. Maka itu Tuhan marah. Islam tegah. Laki-laki jangan merupa perempuan. Itu menyalah sunnah. Perempuan juga jangan menyalahi laki-laki. Perempuan jadi laki-laki, laki-laki jadi perempuan. Tak boleh. Sebab itu menyalahi sunnah. Nampak tak? Hang ubah lagu mana pun, seorang perempuan nak ubah laki-laki, nak ubah jadi perempuan, kok mana pun tak boleh hilang laki-laki dia. Betul tak? Organ laki-laki tak boleh buang. Ya, unsur fitri laki-laki tak boleh buang. Boleh tukar luar aja rupa. Nampak tak? Tu. Sebab tu kalau seorang lelaki yang bertukar jadi perempuan buat kerja haji.
buat kerja haji. Ini saja kita kaitkan sikit hukum nak faham ni, ya. Ini sunnah Allah. Dia laki-laki tapi dia jadi perempuan, buah macam perempuan, muka semua sebiji, lembut lembai macam perempuan, ada buah dada pula lagi. Boleh buat buah dada tu pun susah. Ya. Boleh adakan buah dada yang palsu, boleh buat, ya. Tapi dia nak kena, dia bila jadi macam perempuan, dia kena tutup aurat lah. Tapi dia laki-laki. Orang laki-laki tak boleh pakai seluar dalam pun. Apa benda pun tak boleh, hanya dua helai kain ihram, betul tak? Dalam ihram dia hanya pakai dua helai kain saja, tutup. Paling wajibnya antara dua abai, mana antara pusat dengan lutut. Itu yang wajib ditutup. Yang lain tu sunat ditutup. Orang laki-laki dia kata je. Tapi kalau buat lagu laki-laki, dia nampak buah dada dia jenuh. Orang duk komon ke dia tadi. Orang tak tahu kata dia tu lelaki. Orang nampak dia perempuan. Maka tu wajib dia kena tutup aurat. Tapi dia lagi-lagi dia kena pakai lagu perempuan juga, pakai telekung lengkap dengan hijab-hijab semua, tapi kena bayar dam. Itu dah. Kena bayar dam. Nampak setiap kali dia buka pakaian, dia pakai balik seekor kambing. Setiap kali dia buka pakaian, dia pakai balik seekor kambing. Tengok berapa kali dia buka, berapa kali dia pakai. Kalau dia buka 10 kali, 10 ekor kambing. Kalau dia buka 100 kali, 100 ekor kambing. Pasal apa? Sebab dia menutup sesuatu dengan yang bersentuh, yang bersambung, sarung. Nampak tak? Bagi orang ihram, laki-laki tak boleh pakai pakaian yang bersarung, pakaian yang bersentuh. Nampak tak? Tidak. Tapi oleh kerana dia sudah ada wajah perempuan, dia kena tutuplah wajah perempuan tu supaya hilang daya tarik dan tidak menjadi cemar dan tidak terbuka, ya, auratnya yang zahir. Ini hukum. Jadi masalah problem. Sunnah Allah kita nak ubah, mana boleh ubah sunnah Allah jadi masalah macam ni. Maka itu kata Allah, la tabdil sunnatillahi tahwila, dan tidak akan bergeser berubah sunnah Allah. Barang sejengkal, barang sedikit pun tidak akan berubah. Kamu nak ubah macam mana pun tak boleh ubah. Itu sunnah Allah, ya. Memang kita kena makan kok ongkong, tapi ada masalah kena makan kok tiup pula, kan? Betul tak? Itu menyalahi sunnah. Ada sebab. Menyalahi sunnah ada sebab kerana dia sakit. Ada. Kalau dia sihat memang tak menyalahi sunnah kok mulut. Oleh kerana tak sihat melalui ini menyalahi sunnah. Jadi pertama kita kena kenal sunnah Allah. Itu yang kita belajar banyak tu, anak-anak kita banyak ke IPT kita belajar tu, nak belajar sunnah ni lah. Sunnah Allah kita nak belajar. Ya. Dia ada sunnah Allah tu boleh buat jabatan. Ya. Orang boleh buat jabatan, boleh buat penerbangan, dia boleh terbang besi di angkasa. Kerana sunnah Allah. Itu sunnah Allah pertama. Yang kedua, sunnah Rasul. Ya, sunnah Rasul, yakni sunnah yang mana kita wajib mengikut. Wattaba'u la'allakum tahtadun. Ikutlah dia, yakni Muhammad Rasul, supaya kamu mendapat petunjuk, hidayah. Yang kedua, sunnah yang ketiga, sunnah yang kita buat sekarang. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih maklum urusan dunia kamu. Nampak tak? Kamu buatlah rumah kamu macam mana kamu nak buat. Ya. Kamu buatlah jalan raya macam mana kamu nak jalan. Kamu buatlah kenderaan bagaimana kamu nak buat kenderaan. Itu yang kita buat, alat-alat keduniaan yang begitu banyak. Itu sunnah yang ketiga. Sunnah adiyah, dia bagi sunnah adat. Nampak kan? Tu pun kita kena belajar, kena ada ilmu juga. Buat dan tuhan ni kok. Ya, 3 sunnah, ya. Pertama sunnah Allah, kedua sunnah Rasul, ketiga sunnah adiyah, sunnah adat. Yang kita perlu kepada Nabi kata itu hampa punya sendiri. Ya Rasulullah, dia duk tanam pokok kurma, baru nak mula tanam pokok kurma, ya. Lalu Nabi, ya Rasulullah, hamba nak tanam pokok kurma, tolonglah tunjuk Ustaz macam mana nak tanam. Dia dah tanam dah, cuma nak tanam semula kali kedua. Dia harap kali kedua ni mungkin hasil akan lebih lah. Kan Rasulullah, dia dah minta Rasulullah pun tunjuk kalau dia tanam ke mana kurma. Tumbuh pokok kurma, buah tak ada. Tumbuh pokok kurma, buah tak ada. Nampak tak? Dia beritahu dengan seorang sahabat. Seorang sahabat lagi, dia tu memang ahli dalam bidang pertanian. Dia kata, tengok aku tanam pokok kurma, tak naik kurma hang naik dah. Aku punya kurma tak keluar lagi. Dia kata, dulu bukan hang ada tanam pokok kurma. Dulu ya.
Tapi baru ni aku tanam pokok kurma yang kali kedua ni, aku jumpa Rasul. Nampak tak? Aku tanya kat Rasulullah, ya, Rasulullah tunjuk aku tanam apa ni? Dia kata, betul ke Rasulullah tanam? Ya, ya. Tapi pokok ni dia kata jantan, tak ada betina. Pokok yang tanam ni, benih ni, semua jantan, tak ada betina. Maka tu jadi buah. Tapi siapa tadi? Aku bertanya Nabi, ya Rasulullah, Tuhan telah mengajak kepada sekolah-sekolah tanam kurma. Adakah Tuhan mengajak ni dengan wahyu ataupun dengan ilmu Tuhan, dengan pengetahuan Tuhan sendiri? Nampak? Adakah dengan wahyu atau dengan ilmu Tuhan sendiri? Kalau wahyu, kena buatlah. Tapi kalau wahyu tak kena lah kan. Pokok ni tak mau tumbuh buah. Nabi kita dah, itu dengan aku sendiri, bukan dengan wahyu. Itu sunnah, itu secara langsung ada. Ya, ya Rasulullah, tak jadi pokok kurma dia tak ada buah, pasal semua jantan. Tu Nabi kata, antum a'lamu bi umuri dunia, kamu lebih maklum urusan dunia kamu, jangan duk kacau aku. Nampak? Urusan dunia kau buatlah sendiri, belajar sendiri, nampak ya? Ada dia. Sama lah dalam peperangan, tersusun. Nabi kata buat dulu ni, orang ni kumpulan ni duduk tang ni, kumpulan pemanah duduk tang sini, nampak? Infanteri duduk tang ni, nampak tak? Yang jago-jago wira-wira duduk tang sini. Tu Nabi bagi tu. Datang Khalid ibn Walid, dia ahli dalam bidang peperangan. Dia tengok, dia kata tak betul ni, susun ni tak betul. Siapa yang buat ni? Dia berkata Nabi. Dia bertanya Nabi, ya Rasulullah, adakah engkau susun ni dengan wahyu? Nabi kata dah, dengan aku sendiri. Tak betul ya Rasulullah, yang ni tak betul. Nampak tak? Yang ni menyalahi. Hamba sudah lama dalam bidang peperangan ya, hamba tahu keadaan dia. Sama juga Salman Al-Farisi, dia mengajar Nabi bagaimana nak korek parit dalam peperangan Khandaq, ya. Nabi kata dia, orang kata telah masuk sekeliling Madinah ni, kita nak kena kawal, kita perlu banyak kaki tangan, tapi kita tidak ada banyak kaki tangan untuk wira-wira untuk nak jaga keliling bahagian Madinah. Kata Rasul, bangun Salman kata Rasulullah, ini pengalaman kami Parsi ini dah lama berperang, kami tahu sebaik-baik cara kita korek lubang buat parit, trench buat parit, keliling buat parit, korek parit sampai korek parit itu sampai hampir kepada 200 meter besar, buka sikit, supaya tentera kafiri bila datang, dia orang terpaksa kena menempuh parit itu dulu. Jadi ketika dia menempuh parit, kita senang attack dia, nampak? Itu pengalaman. Itu dia panggil peperangan Khandaq. Peperangan Ahzab pun dia, Khandaq pun dia, ya. Berlaku di Madinah. Kalau kita pergi ziarah Masjid Nabi, kita dapat tengok kawasan. Tapi dah tak ada lah, parit itu semua jadi dah raya dah. Dah moden dah sekarang ni. Cuma tinggal pos-pos kawalan yang diorah menjadi masjid sekarang tu saja. 7 masjid dia panggil. Dulu orang pergi 30 tahun dulu pergi ziarah masjid 7. Sekarang tak ada bunyi 7 lah, tinggal 3 lah. 4 lah, lagi 4 semua dah habis. Ya, itu pos mereka, bukan masjid, pos. Ya, kawalan-kawalan para sahabat. Di sini mengerti bahawa kita ada 3 sunnah. 3 ini mesti dengan ilmu. Sunnah Allah dengan ilmu. Al-Quran sumber dia, hadis sumber dia, itu dengan ilmu. Ulama sandaran dia. Yang kedua, sunnah Rasul. Juga para sahabat adalah rujukan kita. Nampak? Ulama-ulama mujtahid adalah sahabat kita. Yang kedua. Yang ketiga, sunnah adiyah. Sunnah adiyah ni ahli ilmuwan, cendekiawan yang banyak. Ya, bidang itu, bidang ini, all the logi lah. Kita faham apa-apa bidang yang kita sebut sebagai logi di belakang kan, banyak tibul di pusat-pusat pengajian tinggi. Anak-anak kita pergi ambil pengajian, bukan? Ya, ilmu kejuruteraan, ilmu arkitek, ilmu kedoktoran, ilmu pertanian, ilmu perdagangan, ilmu tentang lautan, tentang bagai-bagai all the ilmu semua termasuk dalam sains yang non-exotic science, dia panggil, mengikut Dr. Maurice Bokil, ilmu yang tidak aneh, sebab dia semua duduk dalam keadaan teori. Ilmu ni masih dalam keadaan teori, ya. Ilmu dunia lah kita belajar ni masih teori lagi, kan, ya. Yang kata ilmu yang pasti
ilmu yang autentik, ya. Ini ilmu yang qat'i, itu ilmu daripada Al-Quran dan Sunnah. Itu adalah ilmu yang aneh, sains yang aneh, ya, exotic science, ya. Itu yang kita kena belajar. Wajib kita kena mengetahui, wajib menyelam, sebab dia akan membawa kita kepada Allah dan untuk kembali kepada Allah dan berbahagia di akhirat. Wallahu a'lam. Sambung. Kemudian B, hamba Allah yang mendapat taufik dan hidayah. Taufik ni faham, ya? Taufik ni satu energi dalaman yang bukan melalui vitamin, bukan melalui makanan, bukan melalui proses kekuatan. Tak. Taufik ni adalah satu energi daripada Allah, satu energi batin. Ada energi itu orang duduk 5 km pun sampai masjid. Tak ada energi itu orang dalam masjid pun tak baik. Nampak tak? Energi ni orang duduk 10 km pun sampai kalau ada energi ni. Nampak? Kuliah subuh pagi ni, ya. Contoh, orang dekat duduk dalam masjid pun tak baik. Tak ada energi, tak ada taufik, nampak? Walaupun dia ada jawatan, minta maaf lah, bukan masjid kita lah, ya. Umum pula mana-mana masjid pun, jangan kecil hati pula dia sebut betul. Kenyataan tu, fakta tu betul, ya kan? Ya, tak itu? Tidak. Ada masjid yang saya mengajar sampai dah hampir 20 tahun lebih. Muka pengurusi tak pernah nampak. Nampak tak? Tu lah. Pengabi tutup, tak payah mengaji, tak payah mengajar hamba lah. Tak itu? Tu ada masjid yang macam itu 20 tahun, hampir 20 tahun mengajar, ya. Tapi sampai 2 tu imam dia pun dah kembali ke rahmatullah, punya masa lama. Mana pengurusi nak tengok muka tu, tahu nama muka tak tahu. Saya tak kenal. Yang sedih itu saya tak kenal. Nampak? Tahu nama dia tulis pengurusi. Yang mana satu ni? Dia kata dia tak main Ustaz, sebab jalan. Takkan nak pergi rumah dia kot lah. Nak pergi lah juga rumah, tapi saya tak ada kesempatan nak pergi. Nampak? Rumah pun tak tahu dia mana. Nampak tak? Terus dia potong, dia siapa pun dia tak main. Itu dia. Nampak tak? Itulah. Saya banyak mula-mula masjid ni menjak kuliah subuh tahun 86. 86 tu menjak kuliah subuh. Nampak bayang tengok orang yang lama tu bertahan sampai hari ni, otak lah yang pelihara ilmu ni, majlis ni, bukan kita. Pengurusi tak main lah. Pengurusi dia Allah yarham, ya. Allah yarham dah. Orang yang cukup baik, Datuk kita lah nah. Mula-mula Datuk, alhamdulillah dia panggil saya. Tiga pun dah kembali ke rahmatullah. Imam 3 orang masjid Al-Huda, ya. Pertama Ustaz pertama Pak Haji Yahya, Allah yarham. Kedua Ustaz baru mati yang penghabis lah, ya. Ustaz Sahid Saman, ya kan. 3 orang ustaz mai cari saya. Ustaz mai mengajar di masjid kami. Saya kata kuliah subuh boleh. Kuliah subuh boleh lah. Nak tengok betul lah. Kita ambil kuliah subuh dulu. Kuliah tu berat sikit. Kata kuliah maghrib tak apa lah kot. Saya kata kuliah subuh kita buat. Kuliah subuh, Ustaz buat kuliah maghrib dia kata. Nampak tak? Kuliah maghrib orang tak ramai main. Kuliah subuh dia kata ada orang. Nampak dia kata. Saya kata urusan nak mengajar, urusan orang nak main mengaji, urusan nak main masjid, ini bukan urusan saya, urusan Allah. Allah nanti hantar orang main mengaji. Allah juga nak hantar saya pergi mengajar. Allah juga nak sebarkan ilmu, bukan kita. Kita usaha, kita buat, Allah akan bantu kita. Kalau ada taufik, Allah bagi. Itu bahasa saya guna. Betul ya? Bertahan sampai hari ini, ya. Sampai hari ini. Saya pun dah 74 lah hari ini. Masa tu 40 lebih umur, ya, janggut dua hitam, hanya putih. Yang itulah. Faham, ya? Jadi pendek kata, inilah masa yang kita sampai. Tapi saya buat syarat. Saya boleh main kuliah subuh dengan syarat pengurusi kena main. Itu dia.
Dia kata payahnya pengurusi ni siapa mengajar boleh tak main Ustaz. Siapa tak mengajar boleh tak main. Dia kata dia kena main lah kuliah saya. Kalau dia main baru saya mengajar. Dia tak main tak boleh. Dia berpihak pada Ustaz Hasan kami panggil nak mengajar. Ustaz main baru. Dia nak mengajar dengan syarat Datuk kena main. Kalau Datuk tak main tak boleh. Dia tak marah, dia main. Dia main subuh. Mula kuliah subuh berkat. Dia mari. Nampak tak? Saya duduk sebelah dia. Dia duduk belakang, saya duduk belakang imam, dia duduk sebelah saya. Imam Pak Haji Yahya. Allah yarham. Habis sembahyang, Pak Haji Yahya zikir. Zikir panjang lah, zikir biasa. Lah 10 kali pasal. Dia kata, ni duduk zikir apa? Panjang-panjang untuk guru duduk ada. Dia kata. Dia suruh pendek abang zikir tu, ni kita nak ngaji. Hebat. Saya kata kerasnya. Pengurusi ni memang keras. Duduk zikir panjang-panjang. Apa dia duduk guru duduk sebelah? Kita nak ngaji. Dan Pak Haji Yahya angkat tangan baca doa terus. Pengurusi itu punya keras. Dia ikut kuliah saya sampai dia mati. Dia subuh dia sampai. Kalau dia tak main, dia beritahu, Ustaz, saya tak dapat hadir pagi ni. Awal dia habaq dia. Masa tu tak ada WhatsApp. Nampak tak? Belum, tapi telefon ada lah, WhatsApp belum ada lagi. Sistem WhatsApp tak ada lagi. Dia telefon saya, Ustaz, pagi ni saya tak dapat hadir, ada urusan apa semua. Itu dia. Punya tegas. Dia duduk depan dengan kitab. Baca kitab, Masya Allah, bukan main dengar saja. Inilah di antara julung-julung pengurusi yang saya jumpa lah, ya, yang cukup soleh, yang bertukar berubah, dan dia pula sendiri panggil tu guru mengajar di rumah dia. Nampak? Belajar bahasa Arab pula. Tu dia. Kemai. Alhamdulillah. Moga-moga jadilah taman. Diharapkan moga-moga taman surga lah dia sekarang ni, ya. Punya besar. Itu di antara yang kita ambil faham. Yang lain tidak saja kita tekan. Kita perlu taufik, nak cerita bab taufik ni. Kalau tak ada taufik tak sampai. Nampak tak? Tak sampai. Ya. Dia ni satu energi, satu tenaga batin. Dengan tenaga itulah yang kita dapat hadir, dapat meneruskan kuliah, dapat meneruskan istiqamah, dan dapat melaksanakan segala kewajiban. Nak sembahyang tu, yang kata tadi khusyuk, orang nak khusyuk tu. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sembahyang tu berat, Allah Taala kata, melainkan bagi orang-orang yang khusyuk. Salah satu orang yang khusyuk tu, sifat orang khusyuk tu, dia mendapat taufik daripada Allah. Kalau tidak ada taufik, tak boleh khusyuk. Taufik ni salah satu daripada ramuan penting untuk membentuk khusyuk. Nampak? Ya? Kalau dia main bukan dengan taufik, dia main dengan paksa. Jom ikut kan? Malu Allah ikut kan? Itu dia. Satu orang Allah main begitu juga. Saya hari ni saya nak bagi Ustaz, saya nak bawa Ustaz pergi mengaji. Saya nak guna kereta saya ni baru beli. Dia baru beli satu kereta baru, dia pun mari kat saya. Nampak tak? Ustaz, petang ni Ustaz kuliah di mana? Saya nak bawa Ustaz ni kereta baru saya. InsyaAllah saya nak ikut Ustaz mengaji. Nampak tak? Sekali itulah, kebetulan nak pergi tempat tu pula hari tu jadi jam nak tuhala. Nak sampai tempat tu, punyalah jam nak tuhala. Dia tekanan ada sekali itu tak main dah. Terus dengan kereta dia tak main. Pasal ini bukan dengan taufik. Sebab dia tak dapat taufik. Nampak? Nak abang cerita lah, ya. Lost contact, tak ada langsung. Itu dia bertahap tu. Itu dia. Jadi pendek kata, yang itulah kita nak ambil faham. Tapi kalau orang ada taufik, ya Allah, ya, terjaga. Ada istiqamah. Kedua taufik, yang kedua kena ada istiqamah. Itu antara ramuan-ramuan untuk membentuk khusyuk sembahyang. Faham tak? Ya. Kalau tak ada taufik, kita minta taufik. Allah ja'alni taufiqa rafiqana wasiratal mustaqim tariqana wa awsilna ila maqasidina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini hadis. Doa ni daripada hadis Nabi. Allah ja'alni taufiqa rafiqana. Ya Allah, Engkau limpahkan taufik atas kami sebagai taufik yang Kau berikan kepada kami. Nampak? Minta. Jadi kita minta kepada Allah, mesti minta lagu Melayu, minta pada tuan tak baca lagu saya ni. Ya Allah, bagilah taufik dekat aku, ya Allah. Taufik yang menjurus kepada ketaatan. Kena tambah. Nampak tak?
Ya, kalau taufik menjurus kepada lain tak mau juga, nampak? Menjurus kepada ketaatan. Taufik ni banyak dia punya kategori, ya. Itu dah. Jadi kita minta taufik yang menjurus kepada ketaatan. Taufik tu yang kita minta dalam sembahyang atau di luar sembahyang. Doa Nabi ajak kepada Muaz ibn Jabal. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu dah. Jangan tambah lah tau. Doa ni hadis Nabi ni. Ada orang tambah otomatik, dia tambah pada sini. Nabi tak pandai, dia pandai daripada Nabi. Banyak orang tambah. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa ta'atika. Amboi, Nabi tak pandai, dia pandai lagi. Rosak habis doa tu. Doa tu rosak. Ya, Allahumma inni ala zikrik. Ya Allah, Engkau tolongkan aku bagi ingat akan kamu. Nampak? Allahumma inni ala zikrik wa syukrik, untuk mensyukuri kamu. Syukur itu dengan ibadat lah. Nampak? Ya, wa husni ibadatik, dan perindahkan bagi ibadatku kepadamu. Cukup, dah cukup lengkap, cantik dah doa tu. Yang ni dah tuan-tuan, baca doa ni banyak-banyak. Jangan tinggal. Boleh baca di penghujung tahiyat sebelum kita bagi salam. Dah habis Hamidum Majid, biasanya nak salam kan, masuk Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Imam pun macam begitu juga, ya. Buat begitu, masuk antara doa di hujung tahiyat. Banyak doa di hujung, mustajab insya-Allah. Sebab Nabi pesan kepada Muaz, hendaklah kamu baca fi duburi salat, di penghujung salat. Nabi kata hadis tu sahih, nampak tak? Di penghujung salat. Bukan lepas salat, tapi kita baca lepas salat lah. Nampak tak? Lepas salat tu imam awal-awal habis istighfar 3 kali, sebut sunat Allahumma inna ala zikrika wa syukrika. Baru jemaah semua ni rajin, nampak? Dia minta untuk jemaah tu. Nampak tak? Dia jadi sebagai pembuka zikir, pembuka doa. Cantik. Ini kita bagi satu laluan kepada tuan-tuan. Baik. Kita hamba Allah mendapat taufik, baru tamni dah rupai. Jauh. Hamba Allah dapat taufik, hidayah Allah, hidayatul din. Hidayah ni ada 5. Hidayah ni yang kita mau. Hidayah 4 Tuhan bagi dah. Hidayah 4 Tuhan bagi dah. Duk ada siap dah. Ambil tahu makanan boleh lepas ke mulut. Itu hidayah. Satu hidayah tu. Kita tahu macam jemput makanan boleh di mulut, dia tak lari ke lain, nampak? Itu satu hidayah dah tetap Tuhan bagilah. Hidayah ni ada kepada makhluk-makhluk lain juga. Hidayah yang kedua, kita dapat merasai, kesan-kesan merasai, nampak tak? Ya, boleh rasa, boleh sentuh, boleh hidu, boleh bau. Aku rasa nasi ni basi dah. Itu hidayah lah. Dan itu mata tengok, tapi mata tak boleh judge, mata tak boleh hukum kata benda tu basi, betul tak? Buka-buka bungkus nasi lemak. Beli awal, makan tengah hari, lambat sikit lah. Buka-buka tengah hari, elok lagi nampak. Mata kata elok, elok. Basi lah, nampak? Dia masuk timun dalam tu habis. Nampak lah. Terlepas timun awal sikit, kot dia pun masak awal sikit, dia pergi bungkus panas-panas, benda tu jadi basi. Nampak? Itu hidayah yang kedua. Nampak? Faham? Tak payah, itu tak payah ada guru. Terus Allah bagi. Hidayah yang ketiga, nampak tak? Hidayah yang ketiga, kita boleh kenal ini hitam, ini putih, ini merah, boleh kenal, nampak? Itu pakai mata. Pakai mata pula. Nampak ya? Aku nampak lagu nak hujan ni. Tu, dia faham kan? Hidayah ni Tuhan bagi ke binatang. Binatang terus-terus. Dia boleh buat pindah radah kan. Nak jadi banjir, dia pindah. Nak jadi kemarau, dia pindah. Kan kita tengok dalam Animal Planet. Tu penting di Animal Planet tu. Kita tengok kan? Macam mana Allah Ta'ala ubah binatang ni. Dia bukan ada guru, tapi dia boleh dapat satu hidayah terus, boleh buat pindah radah. Golongan normat, orang Arab Badwin normat, berpindah tempat cari air. Dia tahu dah musim ni kita akan kemarau, kita kena pergi tempat lain. Dia tengok berpandu pada bintang, nampak tak? Ya? Untuk berjalan, untuk nak susun kehidupan, nak cari air, kena cari air. Itu kita cari oasis dia pergi nak cari air. Ini orang Badwin. Contoh, itu hidayah yang ketiga. Hidayah yang keempat, kita dapat melalui pembacaan, pengajian,
mengaji, belajar. Aku pergi mengaji ke Tok Guru, aku tahu benda ni. Kalau Tok Guru tanya, aku tak tahu. Orang nak mengajar masak, kena pergi ke jumpa chef, kena pergi jumpa tukang masak je lah, baru dia azab. Ya, tu dah. Hidayah tu kena cari. Tapi ada sama-sama kita. Jangan bimbang, ada dah. Nampak tak? Anak macam saya masak, pergi tukang masak. Anak buat tukang kayu, cerita nak buat meja kursi, cari tukang kayu. Nampak tak? Itu hidayah yang kelima ni kita tak ada kat orang. Yang ni kena ada kat Allah terus. Yang tu kita minta ihdinas siratal mustaqim. Tu dia. Saya nak bagi kemas semayang tuan-tuan tu. Sebab tuan-tuan nampak erti minta tu apa benda. Hidayatul din dia bagi. Hidayah ni manusia tak boleh bagi. Ya, 4 aku dah bagi dah. Tapi melalui 4 perkara ni hampa boleh dapat hidayah ni. Kalau tak ada 4 perkara ni, lagi kemas 4 hidayah ni, hidayah yang kelima akan jadi lebih kemas. Nampak ya? Ini pengertian yang kita faham. Hidayah, yang kata hidayah, ihdinas siratal mustaqim, hidayatul din 17 kali sehari paling minimum. Tak, 12 kali paling minimum. Masbuk 5 kali. Jadi 12 Fatihah ni hafal. Dia sit Fatihah tak baca 5 kali, masbuk. Tu dia kata tadi ni paling kurang sehari 12 kali 12 kali makmum jenis masbuk ni. 5 Fatihah tak ada, untuk imam tanggung je. Ya, baik. Makmum yang maufid dapat 17. Makmum yang masbuk dapat 12. Paling minimum minta ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita masuk hidayah pula, nak kupas hidayah tu. Kepada jalan ma'rifah terhadap Allah Subhanahu wa taala, ia dapat melihat segala kebaikan Allah sebagai pencipta seluruh alam. Yang ini penting. Hidayah ni menjurus kepada ma'rifah, dapat melihat kebesaran, keunggulan, kewujudan Allah. Nampak tak? Yang nafsiyah. Wujud Allah yang nafsiyah. Itu dah lah. Wujud Allah yang nafsiyah macam mana? Bukan dapat lihat macam bentuk, bukan ada rupa, bukan ada tempat, tak tertanduk kepada masa, tertanduk kepada cuaca. Wujud Allah tu nafsiyah. Faham bahasa wujud nafsiyah? Sebab tu wujud dipanggil sifat nafsiyah. Antum kena faham juga tu sifat 20 ni Wujud Allah tu wujud nafsiyah. Pasal apa wujud nafsiyah? Kerana wujud yang tidak seperti wujud makhluk. Bukan ada benda, bukan ada jirim, bukan ada jisim, bukan ada sifat, bukan ada bentuk, bukan ada objek, bukan ada arah, bukan ada tempat, bukan ada masa. Nampak tak? Dia sentiasa wujud. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, bersama kamu bila-bila masa. Nampak tak? Kamu bergerak, dia yang gerakkan. Kamu jalan ubah, kamu boleh pindah kaki. Nampak tak? Allah yang gerak kaki. Itu kata Allah bersama kamu. Nampak tak? Kamu boleh makan tu. Ketika kamu makan tu, istilah kamu boleh faham makan, dapat melihat makan, dapat menyuapkan makanan. Allah sebenarnya yang mengatur kamu untuk makan. Itu hidayah makan dia bagi. Allah bersama kamu. Nampak? Itu faham? Bukan zat Allah boleh seketui duduk tepi kita. Itu tokong. Kalau duduk tepi kita tu dah, itu berhala. Itu makhluk. Ini panggil wujud nafsiyah. Faham tak? Kenapa wujud nafsiyah? Dia tidak ada tempat. Kita sembahyang menghadap kiblat, bukan kita sembah Kaabah. Kita sembah wujud yang nafsiyah. Nampak? Faham? Berarti dia wujud nafsiyah. Sebab tu tak dia abang awal, abang orang tak faham. Dia kena mengaji kitab ni baru boleh abang wujud nafsiyah. Yang kata kenapa wujud dia nafsiyah? Ya. Sifat nafsiyah wujud. Inilah kerana wujud mengikut kaedah ketuhanan yang tidak bersamaan dengan segala yang sesuatu. Wujud dia adalah wujud ketuhanan. Wujud ketuhanan bukan wujud makhluk yang tidak ada persamaan dengan segala sesuatu. Tidak ada persamaan. Itu wujud Allah. Kena yang ni baru sembahyang kita sah. Itu dia. Kalau tak kena yang ni, sembahyang kita tak sah. Hang sujud siapa? Nampak Tuhan hang duduk di mana? Hang nak bayang apa? Jadi main bayang nak kepada. Nampak dia besar di depan kita. Nampak pakai jubah tinggi. Kacau. Nampak tak? Iblis masuk lagi macam-macam gambaran. Tak boleh nampak yang tu main benda dunia. Benda dunia masuk. Segala bayangan lintasan dunia masuk kepala kita. Mana ada khusyuk lagi dah. Nampak tak? Sebab hilang dia punya tumpuan paksi dia tu. Yang paksi nafsiyah tu hilang. Nampak tak? Maka tu kita kena ambil kira bahawasanya faham betul-betul. Yang kata nafsiyah ni artinya wujud Allah secara wujud yang tidak ada persamaan dengan segala yang baru. Yang kita nampak sekarang ni apa? Yang kita nampak semua ni
wajhullah. Sebab tu kita kata inni wajhtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal hanifan muslima. Bersih tu maknanya kita neutral. Nampak? Ya. Ku hadapkan wajahku, wajah papan hatiku kepada zat fatiris sama yang cipta langit dan bumi, termasuk aku yang kat tangan ni fatiris. Dengan kerja Allah, fatiris sama tu aku boleh angkat tangan. Itu perkataan fatir, sifat fatir tu. Faham kan? Ini ya. Ada kena sampai ke situ, barulah kita akan merasai bahawa kita dengan Allah ini ya adalah tidak jauh dan tidak terasing dan tidak terpisah. Nampak ya? Kita tapi bukan bersatu dengan Tuhan, dengan salah faham pula. Bersatu Tuhan, dia kata ada Tuhan pula lah. Kena jaga Allah dan tidak berpisah. Macam lampu lah, ambil faham. Saya tekan banyak kali dah, lampu ada cahaya kan. Lampu asing, cahaya asing, tapi tidak diasingkan dan tidak boleh disatukan. Betul tak? Nampak tak? Boleh. Lampu Tuhan bagi cahaya kita, ya. Dia ada dua kan tu. Dia ada lampu, dia ada cahaya. Betul tak? Kalau beli lampu kena ada cahaya. Kalau ada cahaya kena ada lampu. Cahaya tak boleh berdiri sendiri, lampu pun tak boleh berdiri sendiri. Kalau lampu berdiri sendiri bukan lampu, tak ada cahaya. Nampak tak? Kalau cahaya berdiri sendiri mustahil, pasal tak ada benda nak sadar. Tapi dua-dua bukan bersatu. Sebab tu lampu ada blow. Kalau dua-dua bersatu tentu tak cahaya tu tak hilang. Nampak tak? Kita pergi beli barang kedai nak beli saya nak beli lampu ni. Awak lampu apa apa? Itu ni saya. Lampu tak ada cahaya dah, blow. Kita kata blow. Nampak tak? Tak apa, aku jual cahaya saja. Lampu orang tak boleh beli. Ada? Tak ada. Nampak? Aku jual cahaya lampu saja. Nampak tak? Oleh kerana lampu tu harga RM8, cahaya RM2. Bagi RM2 sudah. Ada betul? Ada. Dan kedua-dua pun kalau berpisah bukan nama lampu. Bersatu pun bukan lampu saja. Yang bersatu itu sama dengan cahaya. Jadi cahaya asing, lampu asing. Cahaya tidak diasingkan dengan lampu, lampu dengan cahaya pun tidak boleh disatukan. Nampak? Kalau boleh satu, boleh faham tak? Faham tak? Inilah mungkinat, dia panggil mungkinat dan ma'ilmu tauhid. Kena mengaji yang tu. Betul lah kita dengan Allah. Kita dengan Allah betul lah. Walaupun kuasa Allah berlaku atas kita tetap kita. Kita kena istilahkan kita sebagai aku, ya Allah. Nampak? Ihdinas sirat, tunjukkan kami itu kena ada. Sebab kita wujud. Ini yang kita kena faham. Kalau kita kata kita bersatu dengan Allah, kapiak lah kita. Nampak? Ya. Aku Tuhan, sembah aku, kacau. Nampak tak? Oh, bila cakap begitu sudah murtad. Hukum fiqh kata orang ni murtad boleh pancung habis. Nampak tak? Pasal zahir dalamnya orang tak nampak, dia keluar dengan mulut. Sebab ulama-ulama sufi ni dia ada satu sifat, dia panggil sifat apa? Dia panggil sifat apa? Sifat syukur, mabuk. Selalu sifat mabuk ni mabuk dengan Allah, yang mabuk dunia tu. Bila terlalu mabuk dengan Allah, macam ayam kita masak, dia mendidih, dia akan meluap keluar. Dia akan melimpah keluar. Bila dia mendidih, dia akan melimpah keluar. Yang limpah tu kita tak boleh kontrol. Nampak tak? Yang kita rebus itu kita boleh lihat. Yang limpah tak boleh kontrol. Limpah tu kita panggil syukur dalam bahasa tasawuf. Nampak tak? Mabuk. Ya. Dia mabuk asyik mahsyuk dengan Allah. Sudah dia masuk dalam sifat, mula-mula sifat, dan sifat yang pertama sifat jalal. La alif lam. Nampak tak? Dia sudah sampai sifat yang kedua, jamal. Ilaha, dia dah sampai makam kedua, ilaha, itu tawajuh dia panggil. Nampak? Wajah tu sudah nampak. Ya. Dalam kitab dia kata jombang, kejombangan Allah, Jawa. Ya. Maknanya sudah nampak kemurahan Allah. Kemurahan Allah sudah nampak di mata batin dia. Nampak? Itu masuk kepada ilaha, sifat jamal. Nampak tak? Kemudian dia lompat naik ketiga, makam ketiga. Ya. Sifat sifat kamal. Sempurna lah. Dia tak nampak dia lah. Sampai sifat kamal, dia dah tak ada apa. Allah sempurna semua, bukan aku. Kita tekan sikit, kita mengaji bab ni ya. Kemudian di akhir sampai kepada Allah. Tiga lagi tak ada dah.
la ilaha illa, hanya masuk kepada Allah sampai kepada sifat qahhar, habis. La ilallahul wahidul qahhar, la ilaha illallahul wahidul qahhar. Itu zikir yang ke-11 Imam Ghazali sebut dalam Ihya Ulumuddin. Hari-hari kena baca, paling minimal 10, paling baik 100. Nampak tak? Paling tangkas 1000. Nampak tak? Ya, amal hari-hari 11 sifat, 11 zikir Imam Ghazali sebut dalam Ihya Ulumuddin. Nombor 11 punya zikir, la ilaha illallahul wahidul qahhar, la ilaha illallahul wahidul qahhar. Dia nampak nama Allah ya, dia tak nampak lain. Nampak? Bila kata qahar, semua Tuhan pegang. Kenapa kena qahar pun nak jaga langit besar? Mesti kita kata orang besar, betul tak? Kalau takat jaga sikit periuk nasi, dia tak panggil lah qahar ke dia. Dia jaga satu restoran, nampak tak? Kena panggil qahar. Siapa bos ini? Orang kata bos. Faham tak? Ini istilah dia ya. Jadi Allah SWT adalah qahar, menyeluruh semua. Dia kawal, dia pegang semua. Itu maknanya sampai kepada nama Allah. Jadi zikir Allah dia besar. Sebab zikir Allah antara zikir yang kita kena lakukan sebanyak-banyak mungkin dengan nama Allah. Allahu 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 Allah 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 5,000 kali. Buat 5,000 kali. Nampak tak? Dia lina api lah. Tak usah gaduh. Kadang-kadang tak sampai, baru sampai 1,000 lina lah kan, api. Janji buat, aku nak buat juga. Apa penting aku nak buat. Sampai 1,000 tak sampai 1,000 bukan kerja aku. Nampak tak? Kita terus Allahu Allahu Allah sebelum nak lina tu. Habis kita dah baca zikir semua, nak letak kepala atas lidah, Allahu 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 Allah sampai mulut pun diam, mata pun pejam. Baik. Besar. Masuk dalam jiwa kita. Masya-Allah, tidur dah dia masuk sekali dalam jiwa kita. Besar. Itu amalan nak tidur buat kan. Itu contoh. Wallahu a'lam. Jadi dekat tu insya-Allah kita akan sambung. Berarti tang tu ya, kita perhabis sikit dia punya punca tu ni tuan-tuan nak sambung payah ya. Segala kebaikan sebagai pencipta seluruh alam ya, dengan demikian ia melihat pula bahawa semua kebaikan yang dikerjakan dianggapnya masih terdapat kesalahan-kesalahan, bahkan tidak akan ada artinya. Baru datang sifat muhasabah, sebab dia sudah bertanggungjawab. Kita nak buat yang terbaik untuk Allah, semua daripada Allah. Baru ada sifat untuk melakukan muhasabah. Hasibu qabla an tuhasabu. Ya. Yang mula muta qabla an tamut, mati sebelum kamu dimatikan. Sudah sampai kedua, hasbu qabla an tuhasabu, hisab diri kamu sebelum kamu dihisab. Cek balik, sembahyang aku ni betul tak? Nampak tak? Amalan zikir aku betul tak? Ya. Ilmu tauhid aku mengaji ni betul ke tak? Tu kena cek balik tu. Betul tak? Ya. Semuanya kita kena buat muhasabah balik. Sebab kita sudah merasai tanggungjawab untuk kembali kepada Allah, sampai kepada Allah, mengimbau keridhaan Allah, mendapat pengampunan Allah dan masuk dalam rahmat serta syurga Allah. Baru ada kewajipan. Itu kita panggil salik. Orang yang buat kerja tu dia panggil suluk. Muhasabah ni satu suluk ya kepada seorang manusia yang sudah ada kesedaran bahawa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu maka gugurlah dirinya daripada pandangannya, timbullah biji hikmah dan berhatinya. Dia nampak diri dia lekeh, baru nampak diri kita lekeh. Jangan lekeh dan tunjuk apa kau orang. Tak perlu kita riak lagi dah. Sebab kita nampak kita sendiri pun banyak kecacatan, banyak kelemahan ya. Banyak sekali kita lihat ada kerosakan yang kita cuba nak perbetulkan. Maka sebab itu gugur diri daripada pandangannya, dia sendiri tak nampak apa yang dilakukan itu daripadanya, mereka dia nampak semuanya daripada Allah SWT. Allah syukur ya Allah, Engkau tak bagi nikmat kat aku. Kalau Engkau tak bagi aku cara ibadatnya, aku tak erti. Engkau tak bagi petunjuk, aku tak dapat petunjuk. Ya Allah, aku lemah. Engkau sentiasa beri petunjuk kepada aku. Ya Allah, bimbinglah aku sentiasa. Takbir diri aku. Ya Allah, Tuhan tahu. Oh, Tuhan tahu kita. Nampak tak? Tumbuh biji hikmah di hatinya. Berkata Nabi Allah Isa AS kepada sahabat-sahabatnya,
Aina tanbutul habbah, di manakah tumbuhnya bijian-bijian itu? Nampak tak? Bijian-bijian hikmah. Ya, qalu fil ard. Nah, demikian hikmah Allah. Dia kata, masa kata Isa tadi ni dalam bumi. Memang kita nak tanam pokok, bijian kena buat dalam nak bagi tumbuh tu Allah, bukan kita. Jangan kita sendiri nak bagi tumbuh. Faham? Tak boleh jadi. Ya, sekarang kita ada kata kita nak bagi tumbuh. Nampak tak? Ini ada surah Al-Waqi'ah. Ayat ni ada dalam Waqi'ah. Ilmu ni ada dalam surah Al-Waqi'ah. Sebab tu orang baca Waqi'ah ni murah rezeki. Pasal itu jadi dia faham mana punca dia daripada Allah, ya. Maka Isa berkata, dia kata lagi, faqala Isa alaihi salatu wassalam, kadzalikal hikmah. Demikian hikmah Allah tidak akan timbul, la tanbutu illa fi qalbin mithlil ard, kecuali dalam hati yang laksanakan bumi. Ini suatu kiasan saja, kiasannya kita kena faham. Jadi segala ketaatan kita ni dianggap sebagai suatu ketumbuhan daripada bijian hikmah, ilmu yang Tuhan bagi kita, hidayah yang Tuhan bagi kepada kita tadi ni adalah menzahirkan kita punya kebaikan, ketaatan kepada Allah. Ketaatan itu mari dengan izin Allah, hasil daripada hikmah. Sebab tu Tuhan kata, wa may yutal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Allah anugerah kepada hikmah, maka dia mampu melakukan kebajikan yang banyak. Kalau tak ada hikmah, kita tak boleh buat ibadah. Kita tak reti nak angkat tangan Allahu Akbar. Nampak tak, ya? Ini dengan hikmah Allah SWT. Inilah hikam yang kita beli, ya? Faham tuan? Jadi kalau kita ada macam itu, maksud hikmah dalam sabda Nabi Isa tadi, ilmu dan akidah yang bermanfaat bagi manusia, yang hubungnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kena ada dulu pegangan ma'rifah, kedua dibantu dengan ilmu. Ilmu ni lah. Ilmu fiqh tak boleh buat apa. Ilmu fiqh hanya boleh kata apa? Sembahyang aku sah, Fatihah aku betul. Dekat tu ya. Nak sampai kepada Allah bukan fiqh. Nak sampai kepada Allah bukan fiqh. Fiqh ni untuk mengesahkan, untuk melahirkan, untuk membetulkan kita punya ibadah, itu saja. Ya. Lanjut kepada fiqh itu kenalah kepada ilmu ma'rifah yang kita lihat. Ma'rifah di sini kena sampai kepada hikmah. Kalau takat ma'rifah saja kena sifat-sifat Tuhan saja, tak jadi benar. Wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi, wujud kata ada, lawan tiada. Takat tu saja tak jadi. Dia kena pergi hikmah. Nampak tak? Wujud apa? Wujud nafsiyah. Kena cari nafsiyah. Nah, tu dia. Nah, baru boleh. Jadi penjelasan nafsiyah, penjelasan nafsiyah tu dijelaskan oleh salbiyah ma'anawiyah. Memperkukuhkan lagi, masuk kepada takwin, masuk kepada idrak. Ya, nak berkukuh lagi, masuk kepada istighna wal iftiqar. Itu sifat-sifat Allah. Itu kita lanjutkan insya-Allah. Yang tu tuan-tuan mengaji dalam anu sifat 20 dengan mendapat bantuan, pertolongan serta bimbingan seorang guru yang mursyid, tuan-tuan akan dapat faham dengan lebih baik. Aku qauli hadza wastaghfirullahalazim li wa lakum. Akhirul kalam, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulina bil karim sayyidina Muhammadin amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.